Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersambung kita ke video yang keempat, iaitu bagaimana cara hendak merekod apabila pelanggan pula yang berhutang kepada kita, kepada syarikat kita. Kalau kita sebuah kedai runcit, jadi pelanggan membeli secara hutang, jadi bagaimana kita nak merekod penghutang tersebut. Okey, jadi di sini transaksi untuk penghutang ini, saya kena pilih pada bahagian bulan. Okey, pada bulan berapa yang transaksi itu berlaku? Contohnya, transaksi itu berlaku pada bulan Mei. Okey, pada bulan Mei. Okey, untuk merekod pelanggan yang berhutang, kita boleh pergi ke bahagian pelanggan berhutang. Klik pada pelanggan berhutang. Okey, di sini telah automatically ditulis pada bulan Mei. Pelanggan berhutang maksudnya kita punya stok ataupun kita punya cash keluar. Okey, sama ada pelanggan itu meminjam duit ataupun membuat pembelian secara hutang. Okey, itu menunjukkan kita telah membuat pengeluaran. Okey, tarikh pinjaman itu dibuat adalah pada contohnya 2 Mei 2020. Okey, seterusnya, adakah peminjam sudah ada dalam senarai pinjaman? Okey, pastinya belum lagi sebab baru pertama kali. Nama peminjam adalah, saya letakkan nama Daud. Daud bin apa? Daud bin Jubai. Okey, kekerapan pinjaman ini, dia pinjam kali keberapa? Contohnya, kalau pinjaman kali pertama, kita letakkanlah kali pertama. Okey, kalau pinjaman kali kedua, kebiasaannya peminjam itu telah pun terdapat di dalam senarai peminjam tadi. Okey, jadi kita letakkan pinjaman kali kedua. Okey, nombor telefon, kita masukkan nombor telefon penghutang supaya kita dapat hubungi untuk bayar balik hutang tu. Okey, kategori telah pun diset sebagai penghutang. Butir-butir tadi pun telah pun diset sebagai memberi pinjaman atau jualan hutang. Okey, adakah bayaran dibuat melalui bank? Okey, di sini kita boleh pilih mana yang kita nak potong. Okey, sebab dia akan mempengaruhi kita punya akaun dan baki. Okey, so sekarang ni saya nak pilih pada bank. Okey, bank. Bank. Kalau kita nak pilih tunai pun boleh juga. Tetapi kalau penghutang itu nanti, Daud ni nanti akan membayar melalui bank, dia tidak membayar secara tunai, lebih baik kita pilih bank kita. Okey, bayaran melalui bank. Okey, pinjaman yang diberikan adalah sebanyak contohnya 500 lah. Okey, 500. Kalau nak suruh orang berhutang jangan banyak sangat. Baik, kita simpan. Okey, maklumat telah pun disimpan. Just klik saja, dia tidak mengganggu apapun. Okey, dan kembali ke menu utama. Okey, sekarang kita lihat pula bagaimana penghutang itu. Di mana penghutang itu masuk tadi? Tadi kita telah buat transaksi pada bulan Mei kan? Okey, kita tengok pada penghutang, view penghutang. Okey, Daud bin Jubai telah pun masuk di dalam rekod penghutang, iaitu sebanyak RM500. Dia belum bayar 1 sen pun. Okey, dia belum bayar 1 sen. Pertama tadi rekod pada bulan Mac 2018, iaitu pada tahun yang sebelum ini, dia belum bayar lagi Sajidin ni. Dia belum bayar lagi pinjaman dia sebanyak RM2,000. Okey, nanti kita nak tunjukkan bagaimana si Sajidin dengan si Daud ni bayar balik hutang dia. Okey, bagaimana kita nak merekod? Okey, kita kembali ke menu utama dan kita klik pula pada view buku aliran tunai ini pada bulan Mei. Apa yang berlaku pada bulan Mei tadi? Okey, ini dia yang berlaku pada bulan Mei. Memberi pinjaman atau hutang. Okey, ada ditulis nama di sini Daud bin Jubai tadi. Okey, P1 ni bermaksud pinjaman yang pertama. Okey, kategorinya adalah penghutang. Jenis bank. Okey. Ini terpulanglah kepada kita sama ada kita nak buat secara tunai ataupun bank, tapi kebiasaannya tunai lah.
500. Okey, 500 ini maknanya baki bank kita yang akan berkurang. Okey, baki bank kita yang akan berkurang. Tapi sebenarnya kita menjual barang. Okey, menjual barang. Barang tu dibeli secara hutang, maknanya 500 ini adalah nilai bagi stok yang kita telah jual kepada Daud tadi. Okey, faham? Baik. Selain daripada itu, untuk merekod bagaimana merekod pelanggan secara berhutang tadi, ada dua cara. Okey. Satu lagi, oleh kerana ini merupakan pelanggan berhutang, maknanya stok kita keluar, berhutang stok ataupun wang kita keluar, jadi kita boleh letak masuk kepada wang keluar. Okey, wang keluar ini kita pilih dulu butir-butirnya, iaitu bukan ini ya. Kita memberi pinjaman atau jualan hutang. Ini dia. Memberi pinjaman atau jualan hutang. Okey, secara automatiknya sila klik butang ini untuk memberi pinjaman atau hutang. Okey, kita boleh klik ini dan kita akan pergi ke tempat tadi semula. Okey. Okey. Kembali semula ke menu utama. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, rekod aplikasi ini dia sebenarnya lebih selamat apabila dia kembali ke menu utama. Sebab rekod ini kalau dia tidak kembali ke menu utama, dia akan sesat. Okey, sesat. So dia kena kembali ke menu utama dan kita kena ingatlah bahagian mana tempat kita klik tadi. Oh, bulan Mei. Okey, bulan Mei. Dan pada bahagian wang keluar, ada juga di sini button untuk pelanggan berhutang. Kita boleh klik juga dan dia pergi kepada rekod penghutang tersebut. Okey. Okey, dan seterusnya kita boleh lihat pada imbangan juga rekod yang berhutang tadi. Ni dia bahagian penghutang. Okey, dah meningkat sebanyak 2,500. Cuba kita lihat pada bahagian balance, masih seimbang. Okey, pada kunci kira-kira pula, adakah ianya seimbang? Masih seimbang. Ada tak pemiutang? Ada ditulis sini, dan penghutang pun ditulis di sini. Okey. Jadi itu sahaja untuk rekod pelanggan yang berhutang kepada syarikat anda. Okey, jadi kita akan jumpa semula untuk transaksi yang seterusnya pada video yang kelima. Sekian, terima kasih.